Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah untuk dihuraikan sedikit lagi tajuk pada kesempatan malam ini. Hadirin hadirat sekalian, hijrah yang terbaik adalah seorang itu menuju kepada Allah, tinggalkan perkara-perkara yang tak elok. Cuma ayat nak menuju kepada Allah, you nak tuju guna apa? You nak pergi tu pakai apa? Kenderaan apa nak guna, jalan mana nak guna. Maka di sinilah letaknya satu kaedah dipanggil sebagai tarikat, tasawuf dan berbagai lagi. Cuma sebab kurang kefahaman di kalangan masyarakat, lalu menganggap benda ni sebagai benda yang tidak betul. Tak, benda ini betul. Sebab dia adalah ilmu hati. Ilmu hati. Sebab itu dalam ajaran tasawuf, orang yang nak capai makam makrifat, dia mesti melalui tangga ataupun stesen. Dalam istilah tasawuf dia panggil maqamat. Dia ada stesen dia. Dan banyak stesen yang kita kena lalui untuk sampai kepada ma'rifatullah. Antaranya adalah taubat, wara', zuhud, faqih, sabar, syukur, tawakal, redha. Setiap ini mesti dia lalui. Kalau kita tak lalui benda-benda ini, maka kita tak akan sampai kepada destinasi itu tadi. Pada kesempatan malam ini, salah satu maqamat yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita lalui adalah salah satu daripada sifat buruk yang Tuhan nak kita buang, iaitu sifat ujub. Ujub. Ujub ini tuan-tuan, sifat yang boleh mencacatkan amal ibadat kita kepada Allah. Ujub ini khawatir. Ujub ini kita khawatir ada pada kita. Orang ujub ini, dia merasa kagum dengan kehebatan dia sendiri. Itu masalah. Oh, paling berbahaya sekali. Dia masuk masjid ni, dia tengok. Tengok aku ceramah. 2 juta dapat. Ujub. Ujub tu. Walaupun mu buat kerja baik, tetapi bila terdetik, hebat aku. Boleh dapat masjid. Itu ujub namanya. Dia mengkagumi diri dia sendiri. Dia heran pada diri dia sendiri. Baik itu kita yang nak menuju redha Allah ni, ujub ni paling kita takut. Kita rasa, orang putih panggil narsis. Orang narsis ni dia memuji diri dia sendiri. Narsis ni asal ni daripada cerita Yunani kuno. Asal berkenaan dengan Narcissus. Narcissus ni dia cerita legenda. Dia jatuh cinta dengan kehanseman diri dia sendiri. Dia pergi kat kolam istana, dia tengok dalam air, tampak bayang-bayang. Rupanya bayang-bayang tu bayang-bayang dia. Dia jatuh cinta, terus tak selera makan, tak selera minum, dia angau. Siang malam duduk kat kolam, akhirnya dia mati. Dan dia mati berubah jadi bunga narsis. Itu cerita legenda orang putih. Sebab itu sifat narsis, itu paling kita takut. Bahasa agama panggil ujub. Sehingga Nabi sebut, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara akan menjahanamkan kau, wahai manusia. Pertama, syuhul muta', kedekut luar biasa. Yang kedua, wahawa muttabi', terlampau ikut bisikan nafsu. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih. Yang ketiga, engkau kagum pada diri engkau sendiri. Ini riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ketiga-tiga jurang ini, kata Nabi, you mesti lawan. Sesama kita janganlah bongkak, usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat, jangan belagak, supaya pergaulan kita tidak rosak. Memang kita banyak cipta kejayaan atau membantu membina kejayaan, tapi jangan ujub. Rasa ujub inilah seburuk-buruk sifat dan sangat tercela di sisi Allah. Iaitu apabila kita merasakan dalam hati kita adalah orang yang terbaik, yang telah berjaya membawa pelbagai kehebatan. Jangan. Dia sampai satu peringkat, orang ujub ni kata ulama', dia bukan merasa kerana saya lah dapat benda. Tak. Dia sampai peringkat, surga ni saya je boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Sampai dia jadi begitu. Allah larang kita ada perangai begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu anggap dirimu suci,
Allah lebih kenal siapa orang bertakwa. Surah An-Najmi ayat 32. Dia rasa dia lebih supreme daripada orang. Yang ini yang berlaku kepada iblis. Tuan-tuan, iblis dulu dia begitu mulia. Rajin bertasbih, beribadah kepada Allah dalam surga. Dia jadi ketua kepada malaikat. Tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk selama-lamanya. Apa sebab dia dikutuk? Kerana dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi istakbarta am kunta minal alin. Hai iblis, apa yang menghalang engkau tunduk hormat kepada ciptaanku yang kucipta dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong diri atau engkau merasa engkau sudah berada pada kedudukan yang tinggi? Allah tanya kepada iblis. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab saya diciptakan daripada api, ini Muhammad cipta daripada tanah. Dia sombong, dia kagum, dia hebat. Apa respon Allah? Qala fa akhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluarlah kamu daripada surga, kamu adalah makhluk terkutuk. Sesungguhnya kutukanku ini tetap atas namamu sampai hari kiamat. Surah Sad ayat 75-78. Iblis ni satu je masalah dia. Dia merasa dia lebih best daripada Adam. Itu je problem dia. Ini yang dia panggil ujub. Dia merasa dia lebih daripada yang satu lagi. Dia banyak mencipta kejayaan. Sebab itu, kalau kita malam ini ada sifat ujub dalam hati, buang cepat-cepat. Bagaimana caranya? Gantungkanlah hidup kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyakkan beristighfar, sentiasalah menyebut dalam satu hadis Nabi sebut, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyakkanlah menyebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyaklah sebut. Bila tuan-tuan rasa macam ada nak exchange je sikit, la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan masuk masjid, masjid ni aku buat ni, la haula wala quwwata illa billah. Lampu ni aku pasang, la haula wala quwwata illa billah. Kapet ni aku beli, la haula wala quwwata. Kena banyak hauqalah. Ini Nabi aja. Sebab kita manusia ada terdetik benda itu. Kita buat sumbangan kan. Tapi untuk nak hilangkan ujub, kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Sebab itu Nabi SAW, dia tidak tinggal satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku ya Allah, supaya aku dapat terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu dan sentiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi nak didik kita, you boleh jadi orang hebat. You boleh sedekah, you boleh buat masjid, you boleh datang masjid, bukan kerana you, tetapi dia. Sebab itu Nabi sendiri, Allahumma a'inni, ya Allah, bantu saya, ya Allah. Nabi dia boleh je pergi sendiri, tapi dia tetap adabnya meletakkan Allah. Sebab itu seorang hamba, dia tidak memiliki apa daya dan upaya kecuali Allah yang menolong. Tuan-tuan yang sedang mendengar ceramah takkan mungkin mampu duduk dalam majlis ini melainkan dengan izin Allah. Penceramah tidak akan mampu untuk datang sampai ke sini menyampaikan syarahan kalau tanpa pertolongan Allah. Seorang pegawai kerajaan di jabatan tak mungkin dapat bekerja melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sifat orang-orang yang nak menuju pada Allah.